Apa dia? Tak dengar, tak perasan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian bahasa Arab dan kita sambung daripada buku teks yang kita pakai, iaitu kitab An-Nahwul Wadih. Kita terus ke whiteboard dah. Nanti anak nak tulis dulu. Lepas tu bawa hantar. Okey, apa yang kita belajar sebelum ni? Al-kalimah terbagi pada 3: ismun, fa'lun, harfun. Kemudian fa'lun terbagi pada 3: fa'lun madhi, fa'lun mudhari', fa'lun amar. Kemudian fa'lun mudhari' pula berubah akhirnya, juga terbagi pada 3. Apa? Marfu', mansub, majzum. Ini yang kita belajar kan? Kemudian kita belajar juga tajuk dia Al-Fa'il, kemudian Al-Maf'ulun bih, kemudian yang ketiga Al-Mubtada' wal Khabar. Ini semua tajuk yang kita belajar kan? Ada lagi? Ini kan? Cuma sebelum ni kita belajar tanda-tanda isim, tanda-tanda fa'al, dan tanda fa'al madhi, tanda fa'al mudhari', dan juga tanda fa'al amar. Ini kelas yang keberapa ni? 22. 22 maknanya 22 minggu. 21. 22 minggu depan lah. Jadi selama 20 minggu lah. Inilah baru tajuk yang kita belajar. Banyak kan sikit? Sikit kan? Bila semua daripada 20 minggu boleh ditulis dalam satu carta je. Sikit je. Itu pun dah ramai yang syahid. Kita baru masuk dalam peperangan Badar. Dia peperangan Badar yang syahid 14 orang. Lepas ni kita akan masuk dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud yang syahidnya 70. Jadi kita ikut peringkat-peringkat. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar apa?
tentang al-jumlah. Al-jumlah ataupun lebih tepat al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Jumlah kita dah belajar minggu lepas kan. Jumlah makna dia ayat. Al-mufidah yang berfaedah. Mana ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Secara tak langsung kita dah belajar ni. Salah satu jumlah mufidah ialah mubtada dan khabar. Cuma kita tak bagi nama. Jadi malam ni kita nak belajar, tajuk dia ialah al-jumlatu al-mufidah. Ayat yang lengkap. Al-jumlah al-mufidah. Dan jumlah mufidah ni terbagi pada dua. Dua sahaja. Pertama dinamakan al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyah. Yang kedua al-jumlatu al-ismiyah. Jadi dalam bahasa Arab ada dua bentuk ayat. Berbeza dalam bahasa Melayu. Ini pendetailannya, jumlah fi'liyah apa dia, jumlah ismiyah kita akan belajar daripada buku Nahwu Al-Wadih. Cuma saya nak sebut gambaran umum. Ayat dalam bahasa Arab terbagi pada dua jenis. Pertama dipanggil jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni diambil daripada perkataan fi'lu. Apa makna fi'lu? Inilah fi'lu kan? Fi'lu makna apa? Kata kerja ataupun kata perbuatan. Jadi kalau jumlah fi'liyah, makna jumlah yang bermula dengan kata kerja. Semua ayat yang bermula dengan kata kerja dipanggil jumlah al-fi'liyah. Nanti kita akan belajar detail daripada buku nanti ya. Jadi semua jumlah yang bermula dengan fi'lu ataupun kata kerja dinamakan al-jumlatu al-fi'liyah. Jadi al-fi'liyah diambil daripada perkataan fi'lun. Fi'lun. Kemudian yang kedua, jumlah yang kedua ialah jumlah al-ismiyah. Kalau ismiyah diambil daripada perkataan ismun. Makna apa? Setiap ayat yang bermula dengan isim ataupun bermula dengan kata nama, maka dipanggil jumlah ismiyah. Di bahasa Melayu ada tak ayat? Berapa bentuk ayat dalam bahasa Melayu? Satu je. Apa dia? Ayat apa dia panggil? Ismiyah ke fi'liyah? Biasa bahasa Melayu permulaan ayat kata nama ke kata kerja? Kata nama kan. Muhammad sakit kan? Ali pergi ke sekolah. Ada tak ayat bahasa Melayu bermula dengan kata kerja? Telah pergi Ali. Ada? Tak ada kan? Telah tidur anak saya. Tak ada kan? Tak ada. Bahasa Arab ada. Dia kalau bahasa Melayu bermula dengan kata kerja, siapa yang bercakap tu? Bangla. Telah makan saya. Okey. Bila kita ayat tu kita nak mula dengan kata kerja dan bila kita nak mula dengan kata nama. Ada sebab tu, bukan saja-saja je. Okey? Nampak tak? Sekarang nampak tak gambaran umum apa yang kita dah belajar dan apa yang kita akan belajar? Nampak? Mula-mula kita belajar perkataan.
yang terbagi pada 3 jenis. Isim, kata nama, fi'lun, kata kerja, harfun, kata sendi. Kemudian kata perbuatan pula terbagi pada 3 berdasarkan waktu. Kalau yang dah lepas dia panggil fi'il madhi, kalau sedang berlaku dia panggil fi'il mudhari', kalau akan berlaku dia panggil fi'il amar. Okey. Kemudian fi'il madhi pula ada dalam bentuk dia marfu', bari depan. Ada dalam bentuk mansub. Bila dia menjadi mansub? Bila ada huruf? Bukan. Huruf nasab. Huruf nasab yang kita dah belajar ada 4 kan? Pertama, lan, an, hatta, lam ta'lil. Kemudian kalau sebelum fi'il mudhari' ada huruf jazam, maka dipanggil fi'il mudhari' itu majzum, baris mati. Dan huruf jazam juga kita belajar 4. Pertama, lam, lamma, la an-nahyi, lamul amri. 4 kan? Kita juga belajar fi'il madhi ada berapa bentuk? 14. Berdasarkan apa tu? Kenapa boleh keluar 14? Berdasarkan dhamir ataupun berdasarkan pelaku dia. Siapa yang melakukan? Laki ke perempuan, seorang ke dua, dia ke awak kan? Jadi keluarnya 14. Mudhari' pun 14. Amar 6. Sebab amar tak boleh perintah pada orang yang ketiga dan orang yang pertama. Okey, kemudian kita juga belajar fa'il. Fa'il ialah makna dia berlaku, tapi definisi dia apa dia? Ismun ismun marfu'. Mula-mula arak, isim, arak, marfu'. Lepas tu yang ketiga didahului dah. Ingat nak sambung arak. Ismun marfu' taqdamuhu fi'lun. Kemudian Melayu juga. Dalla alaihi alladhi fa'ala al-fi'lu. Okey, itu fa'il, pelaku. Maf'ul bih makna dia yang kena buat. Yang kena buat kan? Ataupun objek. Definisi dia ismun mansub. Kemudian waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Kan? Kemudian kita juga belajar mubtada dan khabar. Apa makna mubtada? Mubtada ni ialah permulaan, subjek. Dan khabar ialah cerita yang melengkapkan subjek tu. Cerita, khabar. Okey, kalau fa'il hukumnya barisnya marfu', kan? Kalau maf'ul bih hukumnya ataupun barisnya mansub. Kalau mubtada marfu', baris depan. Kalau khabar marfu'. Okey. Itu semua yang kita belajar. 20 minggu kita ringkaskan dalam masa 2 minit. Okey, sekarang tajuk baru ialah al-jumlah al-mufidah. Okey, boleh masuk buku tu. Apa jumlah fi'liyah, apa jumlah ismiyah? Kita belajar daripada buku teks. Okey, al-jumlah al-fi'liyah. Kita tengok dulu perbahasan dia. Dia definisi dia bawah.
Tak apalah, kita ubah sikit cara. Kita tengok dulu al-bahsu, mana perbahasan dia. Apa benda tu jumlah fi'il dia. Okey, dia bahas tentang contoh-contoh yang diberi. Sebelum tu kita terjemah dulu contoh. Lama'a al-barku. Apa makna lama'a? Ha? Bercahaya al-barku. Kilat. Dia kalau di Saudi dia panggil Wizaratul Barq. Kementerian Telegram. Telegram kan cepat kan? Laju. Jadi lama'a bercahaya al-barku kilat. Ada tak ada Quran berkata al-barku? Apa dah? Yakadul barku. Kan? Surah apa tu? Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat. Lama'a bercahaya. Al-barku kilat. Awa. Yang kedua, contoh. Kita terjemah dulu contoh. Awa az-zi'bu. Awa apa mana? Az-zi'bu serigala. Kalau anjing menyalak, kalau serigala menyalak juga. Menyalak juga. Tak tahulah, saya tak pernah dengar serigala menyalak. Tapi tak apalah, yang penting suara dia lah. Awa az-zi'bu. Menyalak ke? Okey lah, apa-apa je lah. Nombor 3, yasqutu as-salju. Yasqutu jatuh. Saqata. Salju bahasa Melayu dah, salji. Sedang jatuh. Salju, salji lah. Yang keempat, yashtaddu al-bardu. Yashtaddu kita banyak jumpa dalam Quran, syadid. Makna bersangatan. Yashtaddu bersangatan atau bersangat. Al-bardu sejuk. Siapa ada buku boleh tulis makna. Saya tak nak contoh kat sini, nanti nampak serabut pula. Yashtaddu sangat, al-bardu sejuk, ataupun bersangatan sejuk. Dia bahasa Melayu tak ada bersangatan sejuk. Yang ada sejuk sangat. Kan? Sejuk sangat. Nanti kita akan bincang kenapa, apa faedah kata kerja didahulukan, yang memang tak ada pun dalam bahasa Melayu. Yang kelima, aktif al-wardah. Aktif ni fi'il amar, petik. Petiklah al-wardah, bunga. Bunga mawar. Petiklah bunga. Yang keenam, khuzil kitaba biquwwah. Kan ada kan ayat Quran, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, khuz apa mana? Ambil. Kitab lah. Okey. Perkataan yang contoh-contoh yang diberi ni rasanya jarang kita jumpa, jarang kita dengar, kecuali kitab. Okey, al-bahsu, perbahasan tentang contoh ni. Okey, na'rifu. Kita tahu. Na'rifu kita tahu. Mimma, min dari, ma apa? Digabungkan mimma jadi mimma. Kita tahu dari apa yang taqaddam, yang lepas. Ni contoh yang lepas, anna sesungguhnya, kulla setiap, misal contoh, minal amsilah daripada contoh-contoh. Jadi kalau misal satu,
Kalau amsilah banyak. Ni. Kat sini kenapa dia tak sebut misal? Sebab ada 6 kan? Jadi dia kata, kita tahu daripada yang lepas, sesungguhnya setiap misal daripada misal-misal, daripada contoh-contoh as-sabiqah yang lepas, yusamma dinamakan jumlah mufidah, ayat yang lengkap. Okey, saya ulang. Na'rifu, sama-sama kita dapat vocab baru. Na'rifu, kita tahu. Mimma, dia banyak kita jumpa dalam Quran ni. Dia asal dia min campur ma. Min makna apa? Dari. Ma apa? Bila dibaca, kalau kita belajar tajwid kan, nun mati jumpa dengan mim. Apa hukum dia? Idgham ma'al. Dengung berapa harakat? 5 ke 6? 2 kan? Cuba baca. Mim, nun dengar tak? Hilang kan? Sebab tu dia tulis macam ni. Rupa nun dah tak ada. Sebab bila baca memang tak ada pun. Mimma. Jadi akhirnya rupa dia macam ni. Jadi bila terjemah, kita tahu dari ma apa yang taqaddam, yang lepas. Ni, contohnya lepas. Anna sesungguhnya kulla, setiap. Kulla kita biasa jumpa kan? Sebut satu ayat Quran yang ada kul. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Saya tak tahu apa sebab orang Melayu hafal ayat ni. Pasal dia menakutkan ayat tu kan? Tapi dia berani pula hafal. Sesungguhnya setiap misal, setiap contoh minal amsilah, daripada contoh-contoh as-sabiqah yang lepas, yusamma dinamakan jumlah mufidah, ayat yang lengkap. Jadi dia kata setiap contoh daripada contoh-contoh 6 ni dinamakan jumlah mufidah ataupun ayat yang lengkap. Iaitu bila orang dengar, orang faham. Okey? Kenapa ayat mufidah, jumlah mufidah? Li'annahu kerana setiap contoh tu tarkibun, tersusun. Kita pernah dengar tak jumlah apa ni? Jahil murakkab. Jahil murakkab. Murakkab daripada perkataan tarkib, tersusun. Jadi jahil ni jahilah. Murakkab tersusun. Mana 2 kali jahil? Dia panggil apa bahasa Melayu? 2 kali jahil ni. Dia jahil. Dan dia tak tahu bahawa dia jahil. Makna dia bodoh sombong. Dia kalau sekali jahil dia tak sombong. Sebab apa? Dia tahu jahil, dia akan bertanya, dia akan belajar. Tapi ada satu lagi, dia jahil tapi dia tak tahu dia jahil, dia tak akan belajar. Sebab dia tak tahu dia jahil. Dia perasan dia pandai. Ini dipanggil bodoh dan sombong. Boleh faham? Hafal perkataan tu. Jahil murakkab. Okey, kerana ia, iaitu setiap misal tarkibun, susunan, yufidu memberi faedah. As-sami', sami' orang yang mendengar. Kerana setiap contoh memberi faedah, susunan yang memberi faedah kepada pendengar. Faedah dah jadi bahasa Melayu. Faedah. Tak ada faedah kan? Ada faedah. Tamah, sempurna. Mana setiap ayat ni, kalau kita cakap, orang yang mendengar akan rasa apa? Ada faedah yang sempurna. Apa bukti faedah yang sempurna? Dia dengar, dia tak bertanya dah. Sebab dah faham. Mana ayat tu lengkap lah. Boleh?
Saya kata air telah habis. Faham? Tapi kalau saya kata sekiranya air telah habis, saya pun berhenti. Faham? Dia tidak ada faedah tamah. Orang akan bertanya, apa yang Ustaz nak cakap? Okey? Semula. Li'annahu, kerananya. Nya tu misal, contoh, tarkibun, tersusun. Kalau jahil murakkab, jahil 2 lapis lah. Jahil 2 lapis. Yufidu, memberi faedah. As-sami', orang yang mendengar. Faedah tamah, faedah yang sempurna. Okey. Wa iza, dan iza bukan jika. Iza jaa nasrullah, apabila. Ta'ammalna, yang ni kita tak pernah jumpa ni. Dan apabila ta'ammalna, kami perhati. Ataupun apabila kita perhati. Apabila kita perhati, hazihil jumal. Kalau satu ayat jumlatun, kalau banyak jumal. Saya ulang. Kalau satu ayat jumlatun, kalau banyak ayat jumal. Jumal. Boleh? Jadi nak terjemah apa? Dan apabila kita perhati ayat-ayat ini, ni 6 ni kan. Apabila kita perhati ayat-ayat ini, wajadna ada dalam Quran ni. Wajadna kita dapati. Ini fi'il madhi ni. Semula. Dan apabila kita perhati ayat-ayat ini, wajadna, kita dapati kulla, setiap, wahidah, setiap satu ayat ni, minha, daripadanya, murakkabah, tersusun, min, fa'lin, kata, wa fa'il. Dia kata kalau kita perhati jumlah-jumlah ni, kita dapati rupa-rupanya dia tersusun daripada fi'lun dan fa'il. Betul tak? Lama'ah fi'lun, al-barku fa'il. Fa'lun. Yang ni fa'il kita dah belajar. Kalau fa'il mesti baris apa? Baris atas ke belakang? Depan. Al-barku kan? Ini fa'il. Awa, menyala az-zi'bu. Awa tu fi'lun. Fa'ilnya mana? Sebab tu baris hari depan. Yasqutu fi'lun. Jatuh. As-salju fa'il. Sebab tu baris depan. Fa'il semuanya baris depan. Ini fi'lun, yang ni fa'il. Okey. Boleh Kita teruskan. Wali anna, dan kerana kulla, setiap jumlah. Banyak perkataan berulang. Kulla tu tak tahu berapa kali dah. Jumlah dah berulang. Kerana setiap jumlah min hazihil jumal, daripada ayat-ayat ini, mabdu'ah, bermula bi fi'lin, bermula dengan fi'lin, kata kerja. Maka tusamma, dinamakan jumlah fi'liyah.
Tajuk kita ni. Dah, ini dah hafal ni. Jahil murakkab dah hafal dah. Hafal dah. Okey, saya ulang bawah ni. Wa iza, semula. Wa iza, apabila ta'ammalna, kita perhati hazil jumal, ayat-ayat ini, wajadna, kita dapati kulla wahidah, setiap satu minha, darinya, dari jumlah ini, murakkabatun, tersusun, min fi'lin wa fa'il, daripada fi'lun dan fa'il. Wali anna, dan kerana kulla jumlatin, setiap ayat, min hazil jumal, daripada ayat-ayat ini, mabdu'atun, bermula bi fi'lin, bermula dengan fi'lin, kata kerja, kata perbuatan. Tusamma, dinamakan jumlatan fi'liyah. Boleh? Jadi jumlah ni dipanggil jumlah fi'liyah. Sebab apa? Sebab ayat ni bermula dengan fi'lun. Mana-mana ayat bermula dengan kata kerja, nama dia jumlah fi'liyah. Boleh ke? Setakat ni boleh. Yang keempat pula, contoh keempat, yashtaddu al-bard. Yashtaddu tu fi'lun, bersangatan, al-bardu sejuk. Mana fa'il? Yani fi'lun, yani fa'il. Sebab tu al-bardu baris depan. Okey, yang nombor 5 ni, ni kita tak nampak. Sebab bila fi'il amar, petiklah bunga. Siapa yang petik? Bunga jadi apa? Bunga jadi maf'ulun bi, objek kan? Benda kena buat. Maf'ulun bi ni benda kena buat. Ambil buku maf'ulun bi lah. Petik buah maf'ulun bi lah. Okey, jadi al-wardah ni maf'ulun bi, ni maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Dah belajar ke belum? Dah kan? Dah belajar kan? Jangan buat-buat lupa. Jadi maf'ulun bi hukum apa? Mansub ke marfu'? Tengok baris apa tu? Atas. Sekarang fi'lun iktif. Ini fi'lun. Mana fa'il dia? Mana fa'il? Pelakunya, Mana orangnya? Tersembunyi. Mana tahu tersembunyi? Dia ada dua perkataan je. Sepatut dia ada, setiap fi'lun mesti ada fa'il. Kemudian maf'ulun bih itu yang ketiga kan. Mana mungkin fi'lun tidak ada fa'il? Tak mungkin, mustahil. Jadi di mana fa'ilnya? Bila kita suruh petiklah bunga, mana fa'ilnya siapa? Orang yang kita suruh tu. Jadi fa'il dia ada di dalam ni, tersembunyi. Nampak ke tak? Sebab nampak ke tak? Tak, fa'il. Ada nampak? Nampak ke tak? Tak nampak kan? Memang tak nampak sebab dia tersembunyi. Dia kena buka whiteboard ni baru nampak dia. Ustaz macam mana pula tersembunyi? Tak apa, itu kita belum belajar. Yang fa'il, dia ni tersembunyi, kita belum belajar.
Okey. Yang keenam, khuz. Khuz fi'il. Fi'il apa ni? Amarkan. Ambillah, perintah. Ya Yahya khuzil kitab. Ambillah al-kitabah. Kalau fi'lun dia khuz. Ini fi'lun. Kitab apa dia? Fa'il ke maf'ulun bih? Mana tahu? Oh, kalau tak ada baris macam mana? Kalau tak ada baris. Ini bahaya ni, bergantung pada baris ni. Kalau orang tersilap baris, nanya kita. Tak tengok makna maf'ulun bih apa dia? Ambil kitab. Kitab tu kena ambil. Bila kena ambil, sinilah maf'ulun bih. Kan? Walaupun tak ada baris, kita boleh tahu. Dan kita boleh bariskan dengan betul. Sebab maf'ulun bih hukumnya mansub baris atas. Khuzil kitab. Memang dalam Quran, ya Yahya khuzil kitabah. Bah. Okey, fa'il di mana? Mana ada Yahya kat sana? Itu ayat Quran, ha? Mana fa'il? Senang je. Dia ada dua perkataan je. Khuz fi'lun. Kitab maf'ulun bih. Fa'il tak ada. Tersembunyilah tu. Senang je. Dia kalau tak nampak terus cakap tersembunyi. Ha? Boleh? Okey ke? Kita pergi pada definisi fa'il. Kena keluar ke? Okey. Al-Qaedah. Kaedah apa makna? Ha? Ni bukan kaedah Osama bin Laden. Ha? Kaedah ni mana? Formula. Kullu. Setiap. Jumlah. Ayat. Tatarakabu. Yang tersusun. Min. Dari fi'lin. Fi'il kata perbuatan. Wa fa'il. Dan pelaku. Kena sebut biar betul. Fi'lun lain. Fa'il lain. Daripada fi'lin dan juga fa'il tusamma. Dinamakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Cuma kalau saya tanya kenapa dinamakan jumlah fi'liyah, jawapan yang tepat apa dia? Ha? Tak, kurang tepat. Yang paling tepat. Kenapa jumlah yang saya bagi contoh tadi? Apa dia? Bagi contoh lain lah. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Okey. Zahaba, bariskan Muhammad. Dia boleh baca tiga. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi yang betul satu je. Muhammadun. Kenapa dun? Ha? Sebab fa'il. Fa'il kepada Zahaba. Kan? Okey. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Bariskan masjid. Ha? Masjidah. Salah. Tak apa sebab belum belajar. Saya budak baru belajar. Selepas ila mesti baris bawah. Subhanallazi asra bi'abdi minal masjidil haram ilal masjidi. Ila masjidi. Okey, itu kita belum belajar, tak apa. Sekarang jumlah ni lengkap tak? Muhammad telah pergi ke? Lengkap tak? Jumlah mufidah tak? Okey. Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Sebab apa? Ha? Bermula dengan fi'lun. Okey? Kalau saya nak tukar jumlah ni menjadi jumlah ismiyah, saya tukar je, balik kan? Muhammadun zahaba ilal masjid.
Muhammadun zahaba ilal masjid. Cuba terjemah. Muhammad telah pergi ke masjid. Beza tak dua jumlah ni? Beza ke tak? Apa beza dia? Yang atas ni bermula dengan fi'lun, yang bawah ni bermula dengan isim. Walaupun maksudnya lebih kurang sama. Dua jumlah ni nak bagi tahu Muhammad pergi ke masjid. Yang atas bermula dengan kata kerja, yang bawah bermula dengan isim. Dari segi makna sebenarnya ada perbezaan ke tak? Bahasa Melayu tak ada, betul? Bahasa Melayu yang mana ada? Ni ya, ni BM. BM yang ni je, Muhammad. Zahaba Muhammadun tak ada bahasa Melayu, betul? Tak ada ayat telah pergi Muhammad ke masjid. Muhammad telah makan Muhammad, kan? Tapi bahasa Arab ada dua-dua. Bahasa Arab ada dua-dua. Mesti ada beza. Apa beza dia? Yang bawah boleh pergi masjid dan yang atas boleh je. Siapa nak halang dia nak pergi ke mana? Tak, jawapan bukan. Yang mana? Oh, yang bawah ni nak cerita Muhammad je pergi. Habis siapa jadi imam? Tak betul. Tengok bahasa Arab kan? Beza tu. Bezanya ialah yang atas ni untuk menjawab soalan. Apa soalannya? Aina Muhammad? Aina, di mana Muhammad? Kalau soalan di mana Muhammad, jawapan dia bukan. Aina Muhammad? Aina Muhammad di bawah. Soalan di mana Muhammad? Jawapan dia Muhammad pergi ke masjid. Fokusnya apa dia? Muhammad. Tak, fokus dia bukan Muhammad. Fokus dia apa dia? Apa dia buat? Di mana Muhammad ada? Dan fokus dia di mana Muhammad tu? Okey. Yang atas untuk menjawab soalan apa? Maza fa'ala Muhammadun? Apa Muhammad buat? Jawapannya apa? Jangan mula dengan Muhammad. Sebab soalannya berkenaan dengan buat apa? Maka jawapannya zahaba. Jadi fokusnya pada apa? Perbuatan. Boleh faham? Jadi yang atas ni penekannya bukan kepada siapa yang pergi, tak. Tapi kepada apa dia buat. Yang bawah ni penekanan kepada apa? Siapa yang pergi? Di mana Muhammad? Maka jawapannya Muhammad pergi. Saya bagi contoh dalam Quran. Boleh tak bagi contoh dalam Quran jumlah fi'liyah? Ada 6,000 ayat. Bagi satu je. Daraballahu masalan. Saya bagi contoh lain. Bagi surah yang biasa kita baca. Tabbat yada Abi Lahab. Surah apa ni? Al-Masad ke Al-Lahab? Tak, dua-dua tu betul.
Surah ni ada dua nama. Satu, nama surah Al-Masad. Yang kedua, nama surah Al-Lahab. Dua-dua betul. Okey, cuba terjemah. Tabbat yada. Tabbat. Celakalah. Yada. Dua tangan. Abi Lahab. Abu Lahab. Sekarang jumlah ni lengkap tak? Celakalah dua tangan Abu Lahab. Lengkap? Lengkap kan? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Tengoklah perkataan permulaan apa dia? Isim ke fi'il? Tabbat. Tabbat ni isim ke fi'il? Fi'il mana tu? Ada ta. Dia panggil ta apa tu? Ha? Maftuha. Apa mana maftuha? Ta maftuha. Tapi baris tu apa? Sukun. Dia panggil ta as-sakinah. Kita dah belajar ni. Salah satu tanda fi'il madhi ialah akhirnya ta as-sakinah. Ta yang berbaris mati. Fi'il madhi lah dia. Tabbat, darabat, jarasat, qara'at. Boleh faham? Jadi kalau tabbat fi'lun, mana fa'il? Mana fa'il? Saya pernah sebut antara cara nak tahu fa'il, kita buat soalan, kan? Kalau tabbat mana celaka, kita buat soalan, apa yang celaka? Ataupun siapa yang celaka? Jawapannya? Ya dah. Sebenarnya inilah fa'il. Cuma baris dia tak nampak. Nanti kita akan belajar kemudian. Apa yang celaka? Dua tangan Abu Lahab. Okey? Jadi sekarang jumlah ni fi'liyah ke ismiyah? Kenapa? Bermula dengan fi'lun. Kenapa Allah mula dengan fi'lun? Yang bahasa Melayu tak ada pun. Allah nak tekankan apa? Fokus celaka. Allah nak bagi tahu celaka. Nak fokus pada celaka tu. Mana lebih gerun? Kita dengar celaka ke dengar dua tangan Abu Lahab? Allah nak bagi tahu celaka ni. Siapa? Abu Lahab. Tapi kalau sebut mula-mula, kalau nak jadikan jumlah ismiyah, tukar je lah. Dua tangan Abu Lahab. Bila dengar dua tangan Abu Lahab tu macam tak ada apa-apa je. Betul tak? Tapi kalau sebut celaka, siapa ni? Boleh faham? Penekanan tu lain. Okey. Sebagai contoh lain. Boleh buka tak surah ni? Surah Al-Mu'minun. Boleh. Ayat 1. 1 dan 2. Keluar. Okey. Ayat 1. Qad aflaha al-mu'minun. Qad ni, kalau kita belajar kalimah ada 3 jenis. Satu isim, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Qad ni masuk bahagian apa? Apa dah? Kata sendi kan? Kita tak belajar detail lagi pasal huruf, kan?
Tapi kita boleh kenal qad itu adalah huruf dengan apa? Kita dah belajar tanda-tanda fi'il, tanda-tanda isim kan, ada alif lam, tam marbutah kan, tanwin kan. Lepas tu tanda-tanda fi'il pun kita dah belajar. Jadi satu lagi huruf. Makna kalau perkataan tu tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'lun, automatik dia huruf. Okey? Jadi ini huruf Jadi huruf dia tak kira dalam jumlah. Apa huruf saja tak kira. Dikira selepas huruf. Kalau ada huruf lah. Yang dikira yang ni. Kita nak tahu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tolak huruf ni. Keluar. Tengok perkataan selepas dia, apa dia. Okey? Kalau terjemah aflaha telah berjaya orang beriman dah. Ayat ni lengkap tak? Lengkap tak? Tak, Allah nak begitu, telah berjaya orang beriman. Lengkap kan? Anak saya telah berjaya. Lengkap kan? Berjaya apa? Itu nak detail lah. Okey. Kalau lengkap, jumlah apa ni? Ismiyah ke fi'liyah? Mana tahu? Aflaha ni? Mana tahu dia adalah fi'lun? Beratas. Kenapa beratas tanda fi'il ke? Maf'ul bih. Maf'ul bih beratas juga. Tapi biasa maf'ul bih ni objek kan? Bila objek kat mana? Belakang kan? Ali makan roti. Roti biasa belakang. Tak ada roti makan Ali. Satu kita betul lah, ini fi'il madhi akhir dia biasanya berataskan. Daraba, kataba, qara'a. Kalau fi'il madhi yang pertama mesti beratas di akhir dia. Satu yang kedua kita boleh kenal apa dia? Dari makna lah, makna. Telah berjaya ni perbuatan ke isim? Perbuatan lah. Berjaya kan? Makan, minum, berjalan, berdiri, itu semua perbuatan. Telah berjayalah orang beriman. Okey? Jadi aflaha fi'lu. Mana fa'il dia? Pastilah al-mu'minun. Jadi sekarang jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah. Sebab bermula dengan fi'lun. Okey. Kenapa Allah mula dengan jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa Allah mula dengan fi'l? Boleh je Allah buat macam ni ayat qad ataupun qad ni tak ada lah. Al-mu'minun aflahu. Ini jumlah apa ni? Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Sebab bermula dengan isim. Yang atas ni jumlah fi'liyah. Dua-dua makna, dua-dua ayat ni betul. Dan dua-dua makna lebih kurang, tapi sebenarnya berbeza. Soalannya kenapa Allah tak mulakan ayat dengan isim? Orang-orang beriman telah berjaya. Tapi Allah mula dengan aflaha. Penegasan apa? Allah nak fokus apa? Kita nak dengar apa dulu? Nak dengar orang ke nak dengar berita gembira? Berita gembira. Berjaya. Lain kan? Orang beriman, apa orang beriman ni? Jadi Allah nak fokuskan telah berjayalah. Siapa? Orang beriman. Nampak tak? Itu beza. Bahasa Melayu tak ada. Kalau kita nak fokus pada tidur, kan? Anak kita. Kita nak fokus pada tidur, apa dia? Telah tidur anakku. Orang Melayu dia tak ada nak fokus apa kan? Yang penting ayat tu mesti bermula dengan kata nama. Tak ada fi'il. Tak payah fokuslah. Lagi orang tak faham.
Okey, buka surah Iza Ja'a Nasrullah. Surah An-Nasr. Orang Melayu panggil surah Iza Ja'a. Okey. Iza ni huruf Jadi huruf tak kira lah. Huruf tak kira. Tengok apa selepas huruf. Ja'a. Ja'a ni isim ke fi'lun? Fi'lun. Mana tahu? Oh, sebab tahu makna lah. Kalau tak tahu makna, oh, bahaya ni Oh, dari atas Dari atas. Fi'al madhi. Telah datang. Apa dia? Nasrullah. Okey, kalau ni fi'lun mesti ada. Setiap fi'lun mesti ada. Mana fa'il dia? Nasru. Mana tahu ini adalah fa'il? Bari depan. Fa'il bukan bari depan kan? Yang kedua kita buat soalan. Kalau ja'a datang, buat soalan apa? Apa yang datang? Jawapan itu adalah fa'il. Jawapannya apa? Yang datang ialah Nasrullah. Okey. Sekarang jumlah apa? Ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah ke ismiyah? Sebab bermula dengan fi'il. Okey. Awak boleh tak nak tukar jadi jumlah ismiyah? Macam mana? Cuba reka sikit. Okey, tak payah izalah. Nasrullah ja'a. Kan? Cuba perasan dari segi makna. Beza tak? Telah datang pertolongan Allah. Yang bawah, pertolongan Allah telah datang. Beza tak? Yang atas nak tekan apa? Dah datang dah. Faham tak? Kalau bawah pertolongan Allah, pertolongan Allah. Dah lama dengar ni. Jadi Allah nak bagi kita berita gembira apa dia? Bukan pertolongan. Berita gembira apa dia? Datang tu. Ada ayat yang Inna nasrallahi Inna nasrallahi qaribun. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Jadi bila orang beriman dengar, belum datang lagi. Dekat kan? Yang ni kurang gembira. Yang ni gembira. Gembira tu dengan perkataan apa? Ja'a. Jadi Allah dahulukan ja'a. Okey. Boleh Boleh faham? Boleh faham? Kalau dah faham cukup Dia tak boleh lebih. Kalau lebih jadi tak faham balik. Okey, ada soalan ke? Pelajar yang kat depan ni, yang fizikal ni, ada soalan? Dan satu lagi bahasa Arab ni, selain pada tak boleh ponting, yang kedua kena tengok selalu latihan. Tengok murajaah balik apa yang kita belajar, dan kalau boleh buat latihan, buat je. Tak ada soalan Kalau tak ada, ada. Kalau tak ada, cukup setakat ni. InsyaAllah jumpa lagi malam besok. Kita sambut tadabbur surah Al-Anfal, InsyaAllah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم